Penyediaan rangka Pelan Strategik Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri 2022-2026 yang dibuat secara komprehensif mengambil kira aspirasi, inisiatif-inisiatif dan perancangan-perancangan yang sedia ada termasuk daripada Digital Master Plan Economy 2025, Economic Blueprint for Brunei Darussalam, Pelan-Pelan Strategik Kementerian-Kementerian dan sebagainya. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, ia bagi sama-sama merealisasikan matlamat negara khususnya dalam menjayakan wawasan Brunei 2035. Berucap pada sesi muzakarah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong menjelaskan di bawah rangka pelan strategik tersebut, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan berusaha memantapkan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kesejahteraan orang ramai, memantapkan sistem tahanan dan pengawalan penghuni, memperkukuhkan institusi mukim dan kampung dan meningkatkan prasarana-prasarana bagi mendukung sosioekonomi. Tahun 2020 jelas Yang Berhormat merupakan tahun yang mencabar sehingga sekarang negara dan dunia masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19. Menurut Yang Berhormat lagi, dalam usaha memelihara keselamatan awam, kementerian tersebut menjadi salah satu agensi barisan hadapan antaranya Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Satu lagi projek yang berkaitan dengan memelihara keselamatan awam ialah Sistem Immigration and National Registration (INRS) dan National Labour Management System (NLMS) yang sedang giat dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Jabatan Buruh yang insya-Allah akan diguna pakai dalam tempoh yang terdekat tahun ini. Insya-Allah dengan adanya sistem tersebut, ia nanti akan dapat mengatasi perkara-perkara antara lain mengenai pemrosesan kemasukan pekerja asing dan juga menutup ruang dan peluang kemungkinan-kemungkinan terdapatnya penyalahgunaan kuasa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam usaha memupuk dan mewujudkan masyarakat yang hidup bersatu padu dan pemedulian, kementerian tersebut sedang melaksanakan inisiatif-inisiatif yang menjurus bagi meningkatkan institusi mukim dan kampung, antaranya pengisian jawatan penghulu mukim dan kampung. Mengambil kira pentingnya penghulu dan ketua kampung sebagai pemimpin akar umbi, projek e-undi yang dihasratkan bagi membantu mempercepatkan proses-proses pengisian jawatan penghulu mukim dan ketua kampung dihasratkan dapat diguna pakai pada suku pertama tahun 2021 ini. Mengenai dengan penyertaan belia dalam Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, kita menghargai akan tindakan proaktif beberapa buah majlis-majlis perundingan mukim dan kampung yang sudah mula mengetengahkan belia-belia menjadi ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Sehubungan dengan itu, sekali lagi kita berharap agar usaha-usaha dapat dipertingkatkan bagi sama-sama menarik lagi minat belia untuk menyertai Majlis Perundingan Mukim dan Kampung agar mereka dapat membantu memajukan sektor perekonomian, sosio-budaya dan perpaduan di peringkat akar umbi. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga berusaha ke arah perkembangan sosioekonomi bagi merevitalisasi beberapa aset kementerian di kawasan Pusat Perniagaan Bandara Seri Begawan dan memangkin perniagaan satu kampung, satu produk. Melalui muzakarah ini, ia dihasrat menjadi wadah untuk bertukar-tukar fikiran dan pandangan yang membina ke arah meningkatkan mutu perkhidmatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Otoriti Monetari Brunei Darussalam AMBD petang tadi mengadakan majlis kesyukuran sempena menyambut ulang tahun ke-10 penubuhan AMBD. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang.
Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD dan Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran. AMBD ditubuhkan pada 1 Januari 2011 sebagai sebuah badan berkanun di bawah Perintah AMBD 2010. AMBD berperanan sebagai Bank Pusat Negara Brunei Darussalam yang bertanggungjawab untuk mengendali dasar monetari negara, mengeluarkan mata wang negara Brunei Darussalam serta mengawal selia dan menyelia bank-bank serta institusi-institusi kewangan. ...270 jemaah Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar dan penduduk sekitarnya menyertai Majlis Khatam Al-Quran bagi program 1 Minggu 1 Juzuk 1M1J dan 1 Minggu 1 Khatam 1M1K. Majlis diadakan semalam di Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Usman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Program yang mula diperkenalkan pada Julai tahun lalu itu berjaya mengkhatamkan Al-Quran selama 30 minggu sebagaimana hasrat program tersebut diadakan. Majlis diselajurkan dengan pelancaran Majlis Khatam 75 kali sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75. Ia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, selaku penaung bersama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah. Juga diadakan penyerahan surat-surat lantikan kepada 41 ahli-ahli jawatan kuasa takmir Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah bagi sesi 2021 hingga 2022 yang disempurnakan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datu Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, yang juga antara peserta yang mengikuti program 1M1J dan 1M1K serta khatam 75 kali. ...82 orang pelajar terpilih memasuki Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Negara Brunei Darussalam mencatatkan 257 hari tanpa kes jangkitan COVID-19 tempatan. Butiran mengenainya selepas petikan titah ini. ...82 orang pelajar telah terpilih untuk memasuki Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Pendaftaran kemasukan bagi para pelajar tahun 7 berlangsung petang tadi. 41 orang pelajar lelaki mendaftar di ruang legar bawah asrama institut berkenaan di Jalan Raja Isteri Pengiran Anas Salihah. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Usman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Seperti mana lazimnya, para pelajar akan didaftarkan oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing dan seterusnya pelajar ditempatkan di bilik-bilik asrama masing-masing.
Setiap pelajar dikehendaki untuk tinggal di asrama sepanjang pengajian di institut tersebut di samping kebenaran untuk balik ke rumah masing-masing seminggu sekali dan pada hari-hari kelepasan awam. Sementara itu, sesi pendaftaran kemasukan pelajar-pelajar perempuan tahun 7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah diadakan di bangunan kondominium Ong Sumping. 41 orang pelajar perempuan terpilih untuk memasuki institut ini. Peluang untuk melanjutkan pelajaran di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah amat disyukuri oleh para pelajar. Saya amat bersyukur dan gembira kerana dapat meneruskan pelajaran di Institut Tahfiz. Saya rasa gembira dan bersyukur kerana dapat meneruskan pelajaran di Institut Tahfiz ini. Pengajian di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah disifatkan sebagai gedung bagi memantapkan kemahiran pembacaan dan penghafazan Al-Quran. Sebenarnya yang memilih ia sendirilah. Kami encourage lah. Memang hasrat semua orang mau menghafal Al-Quran. Jadi ini alhamdulillah bagi kesempatan. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kerana anak saya terpilih memasuki Institut Tahfiz ini dan semoga anak saya boleh kejayaan di masa akan datang. Ini andang cita-cita aku sendirilah. Jadi anak-anak nak berminat tapi sudah dibagi motivasi ini dunia akhirat untuk menarik kedua ibu bapanya ke syurga jatuh. Jadi durang pun macam sedikit demi sedikit atau lama-lama jadi berminatlah. Situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 2 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baru COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 174 dengan kes yang sembuh seramai 169 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu iaitu 257 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 33 kes. 668 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, manakala 11,395 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Sementara itu, 350 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 87,561 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Hari ini menjadi detik bersejarah bagi Radio Televisyen Brunei RTB apabila semua produk berita TV dan radio dalam bahasa Melayu, Inggeris dan Mandarin termasuk berita perdana malam ini mula bersiaran dari bangunan baharu RTB Sungai Akar. Setentunya perpindahan ke bangunan baru ini memerlukan perancangan dan persiapan yang rapi dalam kalangan warga RTB. Untuk siaran sulungnya malam ini, berita perdana membawakan detik-detik penting sehingga siaran berita dapat ke udara dengan lancar. Kru Mojo RTB News membawakan laporannya. Kami reader standby. 4, 3, 2, and cut to reader Q. Hari ini Isnin 18 hari bulan Januari 2021. Bermulalah siaran berita RTB dari bangunan baharu RTB Sungai Akar. Siaran berita TV bermula dari berita 7 pagi sehingga News at 10 dan berita radio dari berita perdana 7 pagi sehingga berita 10.30 malam. Laporan-laporan yang dimuatkan dalam setiap produk berita padat dengan maklumat dan perkembangan semasa dari dalam dan luar negara. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Kumas Dinawati, Pengiran Haji Merali. Bagi memastikan proses perpindahan berjalan lancar,
Persiapan telah dibuat sejak beberapa bulan lalu. Ini termasuk beberapa sesi latihan diadakan. Dengan bermulanya siaran berita RTB di bangunan baharu Sungai Akar ini, ia menandakan satu lagi mercu bukan sahaja bagi RTB, bahkan juga industri penyiaran tanah air. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan semasa dalam dan luar negara melalui berita RTB, kerana RTB sentiasa bersama kita. Aziz Ahmad, Studio 3, RTB Sungai Akar. Dua pelajar yang mewakili negara Brunei Darussalam ke ASEAN Cyber Kids Camp 2020, Awang Muhammad Musa Saifullah bin Muhammad Satria Alam Shah, pelajar tahun 7 dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan, dan Awang Rizwan bin Syahrinan, pelajar tahun 6 dari DES School, menerima anugerah gangsa dalam pertandingan tersebut. Pertandingan yang diadakan secara dalam talian pada 16 Januari lalu itu dianjurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Semasa pertandingan, para pelajar berpeluang berinteraksi dengan para peserta lain dan menggunakan pengetahuan mereka mengenai Scratch Programming untuk menghasilkan projek komputer multimedia berdasarkan tajuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. ASEAN Cyber Kids Camp merupakan acara tahunan anjuran negara-negara anggota ASEAN secara bergilir dan disertai oleh para pelajar dari negara-negara anggota ASEAN. Tahun ini hanya 8 buah negara menyertai pertandingan tersebut dengan mewakilkan 2 orang peserta dan seorang penyelia bagi setiap negara. Pertandingan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan kerja berpasukan serta memperbaiki keupayaan penggunaan ICT secara kreatif di samping meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu rentas budaya. Pertandingan itu juga merupakan salah satu inisiatif di bawah Mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN ADG-MIN dan disokong oleh Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Digital ASEAN ADG-SOM. Dengan kemunculan teknologi-teknologi dalam revolusi industri keempat dan merealisasikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara pintar, para belia perlu dilengkapi dengan kemahiran baharu yang membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan teknologi-teknologi. AITI secara proaktif telah meningkatkan perkembangan pengetahuan dan kemahiran ICT di negara ini, terutama dalam kalangan para pelajar muda dengan pelbagai program termasuk Tech Kids Camp and Hackathon for Teens yang diadakan setiap tahun. Sebagai usaha berterusan dalam menyemai rasa cinta terhadap raja, agama, bangsa dan negara dalam kalangan pelajar sekolah, Jabatan Penerangan melalui Unit Kenegaraan Bahagian Komunikasi Strategik mengadakan program kenegaraan Raja Kita menghayati bendera dan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam. Program diadakan pagi tadi menyasarkan pelajar-pelajar tahun 7 Sekolah Menengah Saidina Osman Tutong. Taklimat kenegaraan yang disampaikan oleh Dayan Zurairah binti Haji Lisa, pemangku penolong pegawai penerangan, antara lain menyentuh mengenai Raja Kita, tata cara menaikkibarkan bendera negara dan sejarah lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam, Allah Peliharakan Sultan. Para penuntut juga berpeluang menyaksikan klip video semarak pengibaran bendera negara dan video animasi tata cara menaikkan bendera negara serta menyertai beberapa kuis kenegaraan. Program dihasrat untuk mengukuhkan lagi semangat solidariti, patriotik dan kenegaraan yang tinggi dalam diri pelajar. Seorang lelaki warga negara asing yang merupakan buruh binaan ditahan semasa ops selangis yang dijalankan hari ini. Operasi dijalankan di kebun sayur-sayuran kawasan Kuala Belait. Warga negara asing tersebut dibawa ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan dan tindakan selanjutnya kerana didapati melanggar peruntukan di bawah Peraturan Imigresen Penggal 17 iaitu bekerja tidak mengikut apa yang tercatat di dalam pas kerja yang dibenarkan. Pemantauan, operasi dan pemeriksaan penguatkuasaan secara berterusan akan dilaksanakan berpandukan maklumat yang ada.
Orang ramai juga dialu-alukan bagi sama-sama memberikan maklumat berhubung dengan pesalah imigresen di talian hotline jabatan tersebut di talian 873-4888 atau 875-3888 bagi cawangan Bandar Seri Begawan dan 898-4111 bagi cawangan Kuala Belait. Sebarang maklumat akan dirahsiakan sepenuhnya.